I know I'm waiting for something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. I wish that somehow you tell me out aloud that on that day I'll be okay. But we'll never know, 'cause that's not the way it works. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. I know I'm waiting, yearning for something new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alright, untuk orang yang baru masuk, untuk anda yang baru masuk Facebook ataupun YouTube channel dakwah negara, right? Okay. Dewan Dakwah, sorry. So Dewan Dakwah, so make sure anda share. Butang share dekat bawah tu Facebook, sampai share dulu. Sebab apa? Sebab apa kena share? Sebab kalau orang lain tengok asbab daripada anda, anda akan dapat pahala free. Ni nak kerja pahala ni. Sebab ni pagi Jumaat ni, barakah Jumaat ni. So rebut peluang untuk dapat sebanyak pahala yang mungkin. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ucapkan untuk anda yang sudah masuk, yang akan masuk, yang baru masuk, seterusnya lah. Lepas ni sampai masuk pun dah bagi salam siap-siap dah pun. Okay. So, menanti mungkin kita menunggu lagi beberapa orang untuk masuk live ni. Mungkin anda boleh share video ni, klik dekat butang share Dewan Dakwah, Facebook Dewan Dakwah dan juga Facebook Mahdi BZ, boleh share. Okay, hari ni topik kita topik yang sangat menarik. Bila saya dapat topik ni, saya cakap, Masya Allah, topik yang sangat sempoi ni sebenarnya. Apa kata topik dia? Kekayaan sementara atau kekayaan selamanya? So, siapa nak kekayaan sementara? Ni kalau ceramah dalam Facebook ni macam ni lah. Kita cakap sorang-sorang. Cakap dengan skrin lagi dah. Okay, kalau anda kat seluar, saya boleh tengok Facebook. So, kalau anda nak komen dekat Facebook Mahdi BZ, boleh komen. So, bila ada komen, saya akan tengok kat sini. So, make sure anda komen ataupun nak tanya soalan ke apa ke, boleh tanya dekat Facebook Mahdi BZ. So, bila saya tengok, insyaAllah kita boleh buat two-way communication. Kalau tak, saya akan bercakap seorang diri.
Okay. So jangan biarkan saya cakap seorang diri, biarlah saya ada berteman hari ini. Okay. Sebelum kita mulakan, jom kita selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okay, sebab apa kita mulakan dengan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari Jumaat dikatakan kita selawat. Kalau orang-orang pernah orang tanya kan, selawat better ke baca Quran better ke? Ni Quran ni kalamullah. Tapi sebenarnya di pagi Jumaat ataupun hari Jumaat kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Banyakkan. Sebab apa? Dikatakan selawat ke atas Nabi lebih utama daripada baca Quran. Maksudnya bukan daripada jangan baca Quran. Bukanlah tak sentuh Quran langsung. No. Maksudnya dia ganjaran dia tu, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, dia ganjaran lebih lagi, banyak lagi. Sebab ada satu sahabat pernah jumpa Rasulullah. Dia kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin selawat ke atasmu. Aku ingin selawat suku hari ke atasmu. Suku hari mungkin. Kalau ada 24 jam, suku kira 6 jam lah. Lama juga 6 jam. 6 jam dia nak selawat. Rasulullah beritahu apa? Rasulullah jawab, Masya Allah, bagus. Tapi kalau kau lebihkan, lagi bagus. Rasulullah tak jawablah bahasa Melayu. Rasulullah jawablah bahasa Arab. So dia nak beritahu ni, Rasulullah beritahu bagus, tapi kalau tingkatkan lagi bagus. So dia kata, okeylah aku nak 1/3 untuk selawat. Rasulullah kata, 1/4, 1/3 dulu. Rasulullah kata, bagus, tapi kalau lebih, lagi bagus. Dan dia kata apa? Aku nak separuh hari untuk separuh hari ni bukan 10 hari lepas tu esok tak selawat tak. Maksudnya kehidupan dia tu, separuh daripada kehidupan dia nak selawat ke atas Nabi. Rasulullah beritahu apa? Bagus, tapi kalau lebih, lagi bagus. So dia kata aku dah buat 3/4. Dia tambah sampai kata Masya Allah. Sampai Rasulullah kata bagus, lebih, lagi bagus. Sampai dia kata aku nak selawat keseluruhan hidup aku untuk memujimu, untuk sebut namamu, untuk berselawat ke atasmu. Rasulullah kata bagus, dan kau faham benda tu, lagi banyak, lagi bagus sebenarnya. So hari ni semampu boleh kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi SAW, lebih-lebih lagi hari Jumaat. Okey. Topik kita, datang balik kepada topik ni, muka dimah tak habis. Sebab apa kita sekarang ni berada dalam majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu ni dikatakan macam taman-taman syurga. Bukan macam lah, memang taman-taman syurga. Macam mana kalau kita tengok dekat bintang berkelipan dekat langit di malam hari, kita tengok kan bintang macam, wow, memang bercahaya. So macam itulah malaikat berada di arasy Allah melihat majlis ilmu. So walaupun ni bukan majlis ilmu yang duduk ramai-ramai, Allah SWT akan bagi ganjaran yang serupa untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Semoga Allah SWT bagi kita kefahaman, apa yang kita dengar kita boleh amalkan dan juga istiqamah dan juga dengan penuh keikhlasan terhadap Allah SWT. So, siapa nak masuk syurga? Siapa nak masuk syurga? Ada orang komen apa-apa ke? Kita tak langsung komen. Okey, sila komen. Sebab saya sedang bercakap seorang diri ni. So, silalah komen. Okey, ada juga dekat Facebook dengan YouTube channel tu ada nombor account dekat situ. So kalau anda nak berinfak ataupun bersedekah ataupun nak derma, so it's a best day, best time. Sebab apa? Hari Jumaat. Jumaat ni ganjaran dia banyak. Kita tahulah kelebihan sedekah ni, saya tak perlu nak hurai. Terlalu banyak kelebihan sedekah ni. Nanti kita akan huraikan sedikit je pun. Okey, topik kita, kekayaan semua. Tak jawab lagi soalan tadi. Siapa nak masuk syurga? Ada siapa-siapa nak jawab kan? Lebih kurang ada orang tengok dekat Facebook ni. Tapi boleh komen kan ke? Butang komen rosak. Butang typing mungkin rosak kat situ. Dia tak faham. Huda nak masuk syurga. Okey, siapa lagi nak masuk syurga?
Ada siapa-siapa nak masuk syurga tak? Boleh type kat situ dah masuk syurga. Saya nak masuk syurga. Semoga malaikat-malaikat dengar, malaikat mengaminkan. Ramai orang dengar Facebook ni, walaupun ada ramai kat sini, dia macam dengar, for dengar je pun. Dengar mungkin terlepas dekat dia punya feed dia pun tertekan. Tertekan. Bukan nak tekan. Tertekan. Allah dah tekan. Kalau aku keluar nampak sangat kekurangan viewer dia. So tak apalah, dengar bila. Mungkin tak dengar pun, silent je pun. Astagfirullahaladzim. So, okay, siapa nak masuk syurga lain sekali? So, ramai nak masuk syurga kan? Okay, satu benda. Siapa yang ready untuk meninggal? Okay lah, since anda tak nak type, anda jawab dalam hati lah. Siapa nak masuk syurga? Semua nak masuk. Second question, siapa ready untuk meninggal? Bila tanya soalan kedua ni, semua macam klik. Sebab apa klik macam tak ready untuk meninggal. So anda tahu tak, nak masuk syurga kena meninggal dulu. Kalau tak meninggal memang tak boleh masuk syurga. Bau syurga pun tak boleh sebab belum meninggal. So nak masuk syurga kena meninggal. Tapi ramai orang, mungkin 99%, mungkin 98% lah kot, yang tak ready lagi untuk meninggal. Tapi hari ni, pagi ni ada good news. Ada good news hari ni. Apakah good news dia? Anda berada di taman-taman syurga. Macam orang kata hashtag pergi syurga balik hari. Ni bukan pergi syurga balik hari ni, pergi syurga sekejap ni, terus balik ni. Sebab apa? Kita akan bersiaran secara live ni lebih kurang setengah jam sepatutnya. Tapi mungkin lebih sikit lah. Nak buka lima dah 10 minit. Masya Allah. Okay. Sila berinteraksi juga dalam ni ya. Sila berinteraksi, jangan cakap seorang diri seperti saya ni. Okey. Yang pertama, kekayaan sementara atau kekayaan selamanya. Saya ada 10 poin. Saya tak tahu sejauh mana kita sempat ke tak sempat. Saya ada 10 poin nak kongsi dengan anda semua tentang kekayaan sebenar ataupun kita panggil selamanya ataupun kekayaan sementara. Okey, first, apakah definisi kaya? Apa definisi kaya? Siapa nak jadi kaya? Dalam hati macam okey nak kaya. Tapi ramai orang dia ada definisi sendiri dah. Waktu saya bekerja dekat PNB, Permodalan Nasional Berhad, 18 tahun lalu. Waktu practical training, bukan kerja, practical training. Waktu tu masih belajar lagi. Waktu bos saya tanya soalan. So Mahadi, how much you want? Oh, saya nak banyak duit bos. So dia kata, apa maksud banyak duit? Untuk orang yang tak mempunyai wang, RM50 dah banyak dah pun untuk dia. Ataupun mungkin RM20 dah banyak dah pun. Maksud dia, kita nak kaya. Tapi apa definisi kaya? Setengah orang kaya untuk dia nak ada RM1 million. Setengah orang kaya bila dia dapat dia punya dream car. Setengah orang kaya bila dia duduk dalam rumah yang dia nak. Setengah orang kaya bila dia boleh bantu orang lain. Setengah orang kaya bila dia ada kesihatan yang sempurna. Setengah orang kaya bila dia duduk dengan happy family, ada mak, ada anak, ada isteri, husband, dia rasa kaya. So apa definisi kaya untuk anda? Setiap orang ada definisi kaya masing-masing. There's no right, there's no wrong. Tak salah pun. Anda nak cakap anda ni kaya bila ada 1 million, okey, teruskan. Itulah definisi kaya untuk anda. Ada setengah orang kaya nak ni, okey, tak kisahlah. Apa saja yang macam tadi lah, saya ulang tadi tu. Yang kesihatan ke, yang happy family ke, yang ada kebahagiaan ke, yang boleh solat 5 waktu awal waktu, yang boleh zikir, yang Masya Allah, dia semua makam-makam lain ni. Bila zikir saja dia rasa, aku kaya. So bila ada sifat macam tu, okey, bagus. Itulah definisi kaya. So bila anda faham definisi kaya, barulah anda boleh tahu bagaimana untuk nak kaya. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakannya, bila kaya saja dia akan relate dengan apa? Wang ringgit. Kebanyakan kaya wang ringgit. Tapi kita tahu wang ringgit ni sebenarnya adalah sifat dia sementara. Wang ringgit memang tak boleh bawa ke kubur pun tak boleh bawa. Bukan ke syurga ke neraka, ke kubur pun tak boleh bawa. Bila kita meninggal saja, the moment, bukan saja ke kubur, sebelum the moment kita meninggal saja, boom, semua terputus.
Bila kita tutup mata saja, kita ditarik nyawa kita, habis semua kekayaan kita berupa RM1, semuanya hilang. Family yang kita rasalah, wah inilah kekayaan aku, hilang. Apa lagi? Pakaian kita, hilang. Apa lagi? Kesihatan kita, of course, hilang lah, dah meninggal. So, apa saja yang kita rasa kekayaan tu, itu semuanya adalah sementara. Apakah yang kekal abadi? Apakah yang kekal selama-lamanya? Ataupun kita panggil sebagai abadan abada. Apa maksud abadan abada? Ulama tafsirkan ni. Manusia ni tak faham apa maksud abadan abada. Manusia tak tahu. Tak macam otak tak boleh masuk perkataan abadan abada. Kalau boleh masuk, nescaya tak akan ada satu dosa di muka bumi ni. Tak akan ada satu dosa pun kat muka bumi kalau manusia faham apa makna abadan abada. Abadan abada, okey. Manusia ni hidup, kita hidup lebih kurang average purata 60 tahun, 70 tahun, or maybe 80 tahun setengah orang, or maybe lebih beberapa orang. So average lebih kurang tam tu lah. Rasulullah beritahu waktu yang umur yang lebih kurang adalah 63 tahun. Lebih apa berlaku, kita bagi sebagai bonus lah. Rasulullah pun wafat waktu umur 63. So kita kalau dah lebih 63, bonus. Kurang pun jangan kita tak akan meninggal, kurang. Sekarang orang yang umur 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih, oh mungkin kurang daripada 20 pun meninggal. Yang macam satu pokok kelapa tua pun jatuh, kelapa muda pun jatuh. Bila saya kat Penang, dekat surau Al-Falah, Macklem. Nak beritahu juga nama surau kan. Ada pokok kelapa kat situ tau. Bila pokok kelapa tu ada, kami dulu kecil-kecil yang memang hula, sempoi. Sebab apa? Pergi goncang yang kelapa tu, pokok kelapa, taklah tinggi yang macam dekat tepi pantai tu. Kat dalam surau, tak besar mana pun. Goncangnya, kelapa muda warna kuning, boom jatuh. Kelapa tua warna hijau, boom jatuh. So nak bagi tahu sebenarnya kelapa pun tak ada usia untuk jatuh. Sama juga dengan manusia. Manusia pun tak ada usia untuk jatuh. So kalau kita faham makna abadan abada, usia kita ni tak jadi persoalan. Usia kita ni bukanlah satu benda yang macam, ya, aku kena concern lah, aku kena ni lah, itu. Kita tahu abadan abada. Tetapi untuk dapat abadan abada, dunia perlu. Ramai orang silap tafsir. Aku nak akhirat. Apa yang dia buat? Dia duduk dalam surau ke, dia duduk kat rumah ke, dia bertapa, berzikir, solat, puasa, tak buat apa pun. Tak pandang dunia langsung. Sebenarnya benda yang dilakukan adalah salah. Dia tak faham konsep ibadat. Apa maksud ibadah? Dia rasa macam, kerja ni tak boleh pergi kerja. Buat benda-benda lain tak boleh. Dia kata apa? Solat, zikir, yang tu je bagi dia ibadat. Sebenarnya konsep ibadat adalah lebih daripada tu. Konsep ibadat lebih daripada tu. Contoh pergi kerja, cari rezeki. Pergi belajar, cari ilmu. Semua tu adalah ibadah. Dikatakan kalau orang yang menuju untuk cari ilmu, contohnya pergi cari ilmu, pergi ceramah ke, pergi kelas ke, pergi universiti ke, pergi sekolah ke, bila anda jalan, anda meninggal on the way tu, meninggal. Nak jadikan cerita, on the way meninggal. Dikatakan kematian tu adalah kematian syahid. Sebab anda on the way untuk beribadat. Anda on the way untuk pergi cari ilmu. So kematian tu dikategorikan sebagai kematian syahid. Sebab apa? Niat untuk pergi belajar. So hari ni, dunia ni sepatutnya adalah satu persinggahan. Tempat kita sepatutnya yang telah ditunjukkan oleh datuk moyang kita, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa yang ditunjukkan? Dekat manakah kita? Dia tunjuk kita ni sepatutnya berada di syurga. Asal original Nabi Adam dilahirkan di syurga. Lepas tu ada satu kesilapan dilakukan and dia dihantar ke dunia. Dihantar, tengok perkataannya. Perkataan cantik ya. Dia dihantar ke dunia bila meninggal dengan husnul khatimah dan juga kembali ke tempat asal dia, which is syurga. Ramai orang ada perception yang lain. Okey lah, whatever perception ke boleh. Tapi kalau guna ayat yang cantik lagi sempoi. Contoh orang kata Nabi Adam ni dihukum oleh Allah. Dihumban ke dunia. Apa yang berlaku tu betul. Tapi perkataan tu mungkin boleh dipositifkan lagi. Maksudnya Nabi Adam lakukan sesuatu dan dia dihantar ke dunia
untuk melakukan sesuatu, kenapa kita dihantar ke dunia? Untuk ikut apa yang Allah SWT suruh, tinggal apa yang Allah SWT larang dan ikut cara Nabi SAW. Daripada bangun pagi sehingga tidur balik. Kalau kita buat semua ni dengan apa yang dengan betul lah, insya-Allah, semampu boleh, sebanyak boleh, seperfect boleh. Memang manusia tak perfect, tapi sebanyak mana kita boleh lakukan, Allahu Akbar. Apakah destinasi kita? Syurga. Betul tak? Nabi Adam datang ke dunia, sehingga sebentar ke dunia, sehingga lepas tu meninggal dan juga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So journey itu dah cantik dah pun. So dunia ni perlu. Jangan kata dunia tak perlu. Dia macam satu kapal nak daripada pelabuhan ke destinasi. Contoh daripada A ke B. So kapal ni pun bergerak sampai ke destinasi. Bagaimana kapal ni boleh sampai ke destinasi? Ada air tak bawah dia? Ada air. Apa berlaku air kalau masuk dalam kapal? Kapal akan tenggelam. Okey, air kalau masuk dalam kapal tenggelam. So maksudnya air ni seolah-olah musuh kepada kapal lah. Logic thinking, air ni musuh sebab kalau dia masuk dia akan tenggelam. So apa akan berlaku? Apa yang sepatutnya berlaku? Air ni tak perlulah sebab musuh. Takkan hang perlukan musuh untuk sampai ke destinasi? Tetapi air ni walaupun dia nampak zahirnya merosakkan kapal, tapi dia sangat perlu untuk kapal tu sampai ke destinasi. Tapi di manakah tahap air tu? Berada di bawah kapal. Kalau air masuk dalam kapal, kapal akan tenggelam. So hari ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT, ada komen ke? Saya tengok ada komen, kalau boleh baca. Tak ada komen, Masya Allah. Saya sedang bercakap dengan ahli-ahli syurga ni. Patutlah tak ada komen. Okay, tak apa. So, air ni perlu untuk kapal. So, kalau perumpamaan dia, kapal ni apa? Kapal ni adalah manusia. Adalah saya. Adalah kita. So, kita nak sampai ke destinasi. Apakah destinasi kita? Tadi kita bercakap kan? Destinasi kita adalah syurga. Destinasi kita adalah syurga. So, macam mana nak masuk syurga? So, kita perlukan dunia. Dunia kita ni. Okay, so, dunia ni perlu ada dalam hati, perlu ada bawah kaki manusia. Tapi kalau dunia masuk dalam diri manusia, masuk dalam hati manusia, manusia akan terus tenggelam. So, perumpamaan satu kapal perlukan air sampai ke destinasi, manusia perlukan dunia untuk sampai ke akhirat ataupun syurga Allah. So, syurga Allah adalah kekal abadan-abadan. Dunia ni adalah sementara. Masya Allah. So, kita ada semua ahli syurga. So, Khidir, Masya Allah. Khidir ni saya jumpa dia first time dekat mana? Dekat masjid. Sekarang dia bersama dengan FGG, Financial Genius Group. Masya Allah. Okey, kekayaan sementara ataupun kekayaan selamanya. Kalau kita ikut hawa nafsu, akan lahirkan cinta. Tengok dia punya puisi ni, dia punya puisi cantik. Mengikut hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Saya tu minta maaf. Kedudukan ni sebenarnya benda yang sangat tinggi. Lepas tu kita berebut-rebut kuasa, berebut-rebut pangkat, berebut-rebut darjat. Sebab memang duit ni satu benda tau. Darjat ni lebih daripada tu. Dia punya kategori dia. Tapi Rasulullah dah tunjukkan dulu bila Rasulullah ditawarkan 3 ta. Berapa ta? 3 ta. Apa maksud dia? Rasulullah ditawarkan wanita, Rasulullah ditawarkan harta, Rasulullah ditawarkan takhta. 3 ta ni Rasulullah reject. Rasulullah tolak 3 ni. Nak menunjukkan manusia ni akan dikenakan dengan 3 ta ni. Especially lelaki 3 ta lah. Perempuan pun sebenarnya 3 ta juga. Tapi dia tak digoda oleh wanita. Wanita ni adalah benda yang apa? Membawang. Wanita akan dikategorikan, ujikan dengan kebawangan mereka. Okey tak apa? So 3 benda yang akan datang kepada manusia, so manusia kena tepis. Sebab apa? Rasulullah dah tunjuk dah pun 3 benda yang perlu ditepis. So cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap
menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah SWT. Nauzubillah min zalik. Saya repeat ya. Mengikut hawa nafsu akan melahirkan rasa cinta pada dunia. Okay? Cinta pada dunia akan melahirkan cinta pada harta dan kedudukan. Cinta pada harta dan kedudukan melahirkan sikap untuk menghalalkan segala yang haram oleh Allah SWT. Contoh, nak rebut kuasa. Bila rebut kuasa, dia akan buat apa? Dia akan mula menipu. Dia akan mula bagi rasuah. Dia akan mula cakap yang tak jujur. Dia akan mula benda-benda yang semua yang Allah tak suka. Untuk dapat cinta dunia, untuk dapat kedudukan tu. Untuk dapat. So, benda ni adalah benda yang sangat kita kena kontrol. Sebab semua ni adalah sementara. Kedudukan. Okay, satu orang yang pemimpin negara, bila meninggal, apa berlaku? Kita tak pernah dengar pun, Perdana Menteri adalah Allahyarham, bla 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 bla. Tak ada. Orang meninggal memang tak akan jadi dah pun. Presiden Afrika adalah mendiang, bla 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 bla. Tak ada. Orang yang dah mati, orang yang meninggal memang tak akan jadi. Kedudukan dah habis dah pun. Orang yang paling kaya di dunia adalah Allahyarham. Tak ada. Orang meninggal, harta dia zero. Memang orang tak sebut lagi orang ni lah paling kaya, orang ni lah paling kedudukan tinggi, orang ni lah paling dahsyat, orang tak ada dah. So semua tu adalah sementara. Apakah yang berkekalan? Yang berkekalan adalah amal ibadat kita. Adalah benda-benda yang kita lakukan ataupun kita panggil sebagai satu benda yang kita common dengar, selalu kita dengar, apa dia? Sedekah. Itu yang tadi hari ni saya beritahu tu. So, abang dah tengok dekat bawah tu Facebook tu ada nombor akaun tu, ringan-ringankan tangan untuk lakukan sedekah. Pergi dekat Dewan Dakwah, pergi dekat Maybank to You ke, CIMB Klik ke, rajin-rajinkanlah, ringankan tangan untuk bersedekah. Sebab apa? Harta yang kita miliki hari ini bukan milik kita. Harta yang kita beri hari ini sebagai sedekah, infak, derma, hadiah. Benda ni lah yang akan berkekalan nanti. Nanti tu bila? Akhirat nanti. Nanti tu bila? Syurga nanti. Manusia ni tak nampak dia perlu sekarang tau. Dia macam ni lah. Perumpamaan dia macam bayi. Bayi yang berada perut ibu. Perut ibu ada bayi. So bayi tu dia dah comfort dah pun. Dia punya tali pusat dah pun dah dapat makanan daripada ibu. Ibu makan, proses semua dia pun dah akan dapat juga daripada tali pusat dia tu. So Allah tercipta cantik daripada perut ibu. Tapi bila lepas 4 bulan Allah SWT tiap roh dekat dia, lepas beberapa bulan tu Allah SWT ciptakan tangan, kaki, mata, mulut, telinga. Apa berlaku pada bayi tu? Kalau lah bayi tu ada mulut boleh bercakap, dia akan cakap apa tau? Ya Allah, pasal apa lah ada tangan pula? Bila kan bayi boleh imagine tak dalam perut ibu? Macam tu kan. Bila ada tangan macam kekok, macam tak comfortable sebab bayi tu dah sempoi, dah elok dah pun. Tapi bila ada tangan, ada kaki, dia rasa cramp. Dia rasa macam, dah lah perut ibu kecil macam, tak comfortable-nya. Macam itulah manusia dalam dunia. Dia tak nampak benda tu. Bayi tak nampak kepentingan tangan, kepentingan kaki. So dia rasa cramp. Tapi bila dia dilahirkan kat dunia ni, bila dia lahir saja, dia berbunyi apa? Kuek. Bunyi bayi ke tu? Kuek. Lepas tu macam itik ke tu. Okay. So bila bayi saja lahir kat dunia ni, bila dia menangis saja, barulah kalau dia faham, baru dia ada mulut untuk cakap, dia akan cakap apa? Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah sebab bagi aku tangan. Alhamdulillah ya Allah bagi aku kaki. Alhamdulillah ya Allah bagi aku mata, bagi aku telinga, bagi aku mulut. Bila dia lahir ke dunia baru dia tahu kegunaan tu sepatutnya di dunia, bukan dalam perut ibu. Sama juga dengan manusia di dunia ni. Manusia tak nampak perlunya pahala. Manusia tak nampak perlunya amal ibadat. Manusia tak nampak perlunya sedekah. Sebab apa tak nampak? Sebab tak nampak pahala. Kita dah cakap malaikat belah kanan. Okey, memang betul. Tapi mana? Tak nampak malaikat. Mana ganjaran? Tak nampak. Tak nampak dia tulis. Memang dia tulis. Kita yakin, percaya dia tulis. Tapi kita tak nampak melalui mata kasar kita. Tapi benda ni semua akan nampak ketika kita berada dalam liang lahat. Allahu Akbar. Bila kita berada dalam kubur, benda tu semua akan berada dalam depan mata kita.
Bila malaikat mungkar nangkir datang untuk soal pada kita, adakah kita bersedia, tuan-tuan, puan-puan, adakah kita bersedia untuk menghadapi benda ni? Kalau belum, hari ni ambillah pendekatan, saya cakap pada diri saya sendiri, ambil pendekatan untuk lakukan kekayaan yang selamanya. Kekayaan yang boleh kekal abadan abada. Apa maksud kekayaan? Amal ibadat. Benda-benda yang boleh menjamin akhirat nanti. Tapi ingat, bukannya tinggalkan dunia. Tidak, kita tak tinggalkan dunia. Dunia perlu. Dunia yang sementara perlu untuk kita dapat akhirat yang selamanya. Okay, same point. Okay, next. Tu baru 1, lagi 9. Okay, boleh tak kita habis lebih kurang pukul 12 tengah hari? 12 tengah hari boleh tak? Melawak-melawak je. Beberapa minit lagi. Saya tengok ada apa-apa komen ke apa ke. Okay, tak ada komen, Masya Allah. Saya lupa saya sedang bercakap dengan ahli syurga. So memang tak ada komen lah. Okay, tak apa. Okay, yang kedua. Salurkan kekayaanmu menjadi amal kebaikan yang kelak akan mengikutimu sampai ke akhirat dengan membelanjakan di jalan Allah. Jika tidak, kekayaan itu akan meninggalkan kamu saat kamu meninggalkan dunia ini. So apa dia? Yang ni yang saya cakap pasal sedekah tadi lah. Kelebihan sedekah yang Allah SWT sebut dalam surah Baqarah ayat 261. Allah SWT sebut apa? Aku akan ganjarkan kepada satu orang hamba aku yang bersedekah sebanyak 700 kali. 700 tu banyak sebenarnya. Kalau ikutkan RM lah, contoh RM. Kita bagi RM1, sepatutnya kita akan dapat balik RM700. Tapi Allah tambah kat bawah tu. Aku akan bagi lebih kepada sesiapa yang aku kehendaki. Allah tambah ayat 261 surah Baqarah. Aku bagi 700 kali ganda dan juga aku akan bagi lebih kepada sesiapa yang aku kehendaki. So Allah SWT sebut, Allah nak bagi ni, Allah nak bagi. Tapi tak ramai orang yang merebut peluang ni. So hari ni, especially hari Jumaat ni, tolong rebut peluang. Tak payah jauh-jauh. Nampak dakwah, Dewan Dakwah kat bawah tu, ada nombor akaun, masuk nombor akaun, tekan, klik, derma, as minimum as RM1 pun boleh. Tak ada minimum, boleh tak tulis minimum. RM1 dapatlah RM1 punya ganjaran. RM10 dapatlah RM10 ganjaran. RM1,000 dapatlah RM1,000 ganjaran. So I believe kita nak ganjaran yang lebih, betul tak? Nak ganjaran yang lebih, kenalah buat benda yang lebih. Baru-baru ni saya bercakap dekat Bandar Rimbayu. Bandar Rimbayu adalah kawasan baru. So dia ada surau sementara. Surau kontena. Dia buat ceramah. Topik dia sedekah. So bila saya cakap, ada PU Azhar cakap, ada 2 PU tu. Cuma saya seorang bukan PU. Saya bukan ustaz, saya bukan PU. Saya hanya berkongsi saja. So bila saya kongsi waktu tu, Alhamdulillah 2 hari selepas tu, bendahari datang office saya, kongsi dengan saya. Ya Allah Datuk Seri, kami Masya Allah happy sangat. Kenapa? Lepas ceramah tu, ada seorang Tan Sri datang dekat bendahari. Tan Sri ni duduk dekat Bandar Rimbayu. Dia kata, okey, saya akan sponsor untuk buat masjid kawasan ni sebanyak RM1 juta. Masya Allah. Cukuplah kira kawasan tu memang just nice lah. Dia punya modal mungkin 1.1 ke 1.2 macam tu. So, dia ada kutipan lebih kurang 100,000 dah pun. So, perlukan 1 juta. Malam tu, kau tim seorang Tan Sri. Semoga Allah SWT berkati Tan Sri ni. Berkati dia punya amal, dia punya sedekah, supaya dia masuk syurga tanpa azab, tanpa hisap. Sekali dengan semua kita masuk syurga tanpa azab dan juga tanpa hisap, insya-Allah. Okey. So itu adalah kelebihan sedekah. So untuk orang yang tahu kelebihan sedekah, untuk orang yang berebut kelebihan sedekah, akan dapatlah ganjaran sedekah. Yang kita tahu kan, setiap pagi malaikat akan datang. 2 malaikat akan datang. Apa yang dia buat? Malaikat akan berdoa, ya Allah, ni doa malaikat, ya Allah, gantikanlah untuk orang yang berinfak harta dia. Gantikanlah untuk orang yang berinfak harta dia yang banyak. Yang kedua, malaikat akan berdoa, beri kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Kalau malaikat doa macam ni,
Nauzubillah min zalik. So kita ada harta, mungkin kita ada banyak harta. Banyak duit kita ada. Tapi kita tak ada satu benda, kita bagi sebagai barakah. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita nak ada kekayaan selamanya, kekayaan sementara yang kita dapat sekarang ni berupa wang ringgit ke, harta ke, kereta ke, rumah ke, apa benda kita dapat ni, keliling ni semua, semuanya sementara. Tapi kalau kita barakah, dapat barakah terhadap wang ringgit yang kita ada, terhadap benda-benda yang kita ada, pakaian kita, ketayap kita, handphone kita, whatever yang kita ada, keliling kita ni semua, kalau ada barakah, Allah SWT akan redha benda tu. Kita hidup ni, kita nak satu je pun. Apa kita nak dalam hidup kita? Kita nak redha Allah. Bila Allah redha, apa lagi kita nak? Confirm syurga. Apakah syurga? Abadan abada. So keberkatan ni perlu. Dia sebenarnya kan kalau kita tengok kan, orang tak boleh pergi solat dekat masjid. Okay? Dia ada kesihatan sempurna. Dia ada kenderaan sempoi. Dia ada masa elok. Tapi dia tak mampu untuk pergi solat. Dia tak mampu jaga solat. Dia tak mampu solat awal waktu. Dia tak mampu solat Masya Allah. Bila dia tak mampu benda ni, jangan bagi excuse yang, oh aku tak ada masa. Oh Allah tak sayang aku. Oh aku itu, aku. No. Sebenarnya melalui dosa dia, melalui amalan dia, melalui masa yang dia tak barakah. Bila masa tak barakah, benda ni tak ada. Benda ni susah nak semayang. Nauzubillah min zalik. So benda ni akan ada pada kita. Orang yang dijemput Allah untuk ke masjid. Allah jemput satu orang tu untuk umrah contohnya. Sebelum COVID ni, ramai orang yang ada duit tapi tak mampu pergi umrah. Ada masa, tak mampu pergi umrah. Ada tenaga, tapi tak mampu pergi umrah. Apa maksud tak mampu? Bukan tak mampu. Because dia punya kehidupan dia tak ada keberkatan daripada Allah. Bila Allah tak barakah, dia memang tak dapat apa pun. So hari ni apa yang anda lakukan, kita kena dapat redha Allah. Kita kena lakukan dengan penuh keberkatan. Barulah benda-benda tu ada barakah. So untuk dapat barakah, kita kena lakukan apa yang Allah SWT suruh, tinggalkan apa yang Allah SWT larang, dan juga kita kena ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bangun pagi sehinggalah ke tidur nanti. So tadi pagi saya baca taklim. Siapa ada buku ni? Saya sarankan semua ada buku ni. Muntakab hadis. Ada 3 buku, 3 set. Dia ada fadilat amal dengan fadilat sedekah. So ni kita panggil sebagai taklim. Dia ada satu kisah daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, saya suka mengucap kalimah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih daripada apa-apa yang disinari oleh cahaya matahari. Lebih daripada apa yang disinari daripada cahaya matahari. Kerana pahala kalimah-kalimah ini berkekalan. I repeat. Kerana pahala kalimah-kalimah ini berkekalan, sebaliknya dunia serta segala bendanya akan binasa. Hadis riwayat Muslim. So page 330, dalam kelebihan mengingati Allah, ilmu dan zikir. Sifat ketiga yang ada pada semua sahabat adalah ilmu dan zikir. Ni Rasulullah yang bersabda, aku suka 4 kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus itulah setiap kali lepas solat, kita disarankan untuk berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. So kita zikir benda ni, inilah yang akan berkekalan. Di mana? Abadan abadan. Di mana? Akhirat nanti. Di mana? Syurga nanti. So kalau dapatkan benda ni semua, make sure kita kena lakukan banyak amal soleh, amal ibadat, supaya kita punya benda ni akan berkekalan. Okey, sikit lagi. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kita miliki. Kekayaan sejati bukan diukur daripada harta yang kita miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Okey, jom kita buat kita main permainan. Lelaki lawan dia apa? Perempuan. Malam lawan dia apa? Siang. Hitam lawan dia apa? Putih. Okey, kaya lawan dia apa? Miskin? Bukan. Kaya lawan dia adalah cukup.
So apa maksud cukup? Sebenarnya Allah SWT tak ciptakan kemiskinan. Allah SWT tak ciptakan kemiskinan. Allah SWT ciptakan cukup untuk setiap orang. So bila kita faham makna cukup ataupun kita panggil sebagai qanaah, enough, cukup. Just perfect dia panggil. Dia tak panggil kaya tau. Kaya ni kira okey, mungkin banyak ada benda tu. Tapi cukup, kita faham maksud cukup, insya-Allah benda tu kaya. Kaya sementara, ada barakah, cukup membawa kepada kaya yang selamanya, insya-Allah. Okey. Kekayaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta dimiliki, tapi diukur dari sebanyak mana yang dia memberi. Kita ada banyak, kita dapat banyak. Itu bukan kekayaan sebenarnya. Kita beri banyak. Itu adalah kekayaan yang kekal abadi, kekayaan yang sebenarnya. Okey. Dunia ini seperti permainan monopoli. Tengok ni sampel perkataan ni. Dunia ini seperti permainan monopoli. Kamu sibuk mengejar kekayaan. Tengok cermin cakap. Kamu sibuk mengejar kekayaan, tapi saat permainan berakhir, tidak ada nilainya. Kan kita main monopoli kan? Kita main monopoli. Aku dapat monopoli Saidina, monopoli duit banyak. Kita masuk hotel. Berapa hotel? 16 juta. Beli. 30 juta. Beli. 26 juta. Beli. Beli hotel macam tu ya. Tapi in real life, lepas dia habis mainan tu, habis. Tak ada nilai. Kita beli hotel 16 juta. Apa jadi? Kita mahu mati kan 16 juta tu. Kita boleh hidup kan? Kita boleh masuk kan hotel? Tak boleh masuk pada hotel tu. So, kehidupan kita sebenarnya macam monopoli. Macam Saidina tu. Lebih kurang lah sebenarnya. Kita main. Kita kumpul duit. Kita kaya. Tapi kalau kita mati, kita meninggal, boom, everything. Sadaqallahul azim. Habis. Khalas. So, kalau kita buat macam tu, permainan kita sebenarnya adalah monopoli. Tapi apa yang akhirat adalah benda yang kekal abadi, benda yang selama-lamanya. So, bukannya monopoli, tapi itu adalah benda yang hakikatnya. Wang tidak menjamin kebahagiaan seseorang, tetapi tidak memiliki wang lebih tidak terjamin lagi kebahagiaan. Kita tahu kan, kebahagiaan tidak boleh diberi oleh wang ringgit. Betul? Yang itu memang kita tak nafikan. Memang wang tak boleh beli dengan tak boleh beli ketenangan, tak boleh beli kebahagiaan, tak boleh beli pahala, tak boleh beli apa pun. Tapi kalau tidak memiliki wang, lagi menjurus ke tidak kebahagiaan. Ayat ni nak bagi tahu sebenarnya, ramai orang yang kata, aku tak perlu, okey dah macam ni, kalau tak perlulah dunia, tak perlulah wang. Silap. Jangan tafsir silap. Lepas ni orang komplain kat Dewan Dakwah. Datuk Seri kata tak perlulah dunia, kita kena kerja akhirat saja. Tidak. Okey. Orang kaya menyumbang harta, orang pandai menyumbang ilmu, orang kecundang ataupun pecundang tidak menyumbang apa-apa pun. So, pasal itulah kita perlu jadi kaya. Bila kaya boleh menyumbang. Kena jadi pandai, ada ilmu, boleh sumbang ilmu. Tapi jangan jadi penyundang. Penyundang ni orang yang lalai, orang yang kecewa, orang yang tak berjaya lah senang cakap. Okey, yang terakhir. Ramai orang nak pergi kerja dah pun kan. Akal itu menteri yang menasihati. Akal kita menteri yang menasihati kita. Hati itu adalah raja yang menentukan. So, hati kita adalah raja. So, apa kita cakap, itu akan berlaku. Harta adalah satu tetamu yang akan berangkat. Harta ni tetamu ya. Macam kat rumah kita kan. Tetamu datang duduk berapa lama? Kalau lama pun mungkin sehari, mungkin 2 hari. Family member mungkin seminggu lah cuti sekolah ke apa, dia datang daripada jauh. Lepas tu dia pulang. Macam tu lah harta. Harta datang sebenarnya sekejap je pun. Jadi tetamu. Sama ada kita layan tetamu tu elok-elok, ataupun kita layan tetamu tu dengan tak elok. Lepas tu kalau kita layan tak elok, dia takkan datang balik. Tapi kita layan dia elok, kita jaga dia elok, dia akan pulang. Kemudian dia akan datang lagi dengan abundance. Dia akan datang lagi dengan banyaknya. Kesenangan itu satu masa yang akan ditinggalkan. So, semua orang akan dasar kesenangan. Semua orang nak senang. Tapi whatever it is, kita akan tinggalkan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan. Semua tu akan ditinggalkan. Tapi semua tu akan dibawa di mana? Di akhirat nanti. Abadan abada.
So, kekayaan sementara adalah benda yang kita lakukan di dunia, semuanya sementara. Tapi apa yang kita beri, apa yang kita lakukan, kita buat ikut cara Nabi SAW, itulah yang akan bawa kita masuk dalam syurga, yakni abadan abada. Wallahu a'lam bishawab. Okay. So, kita nak penghujung dah pun, dah nak habis dah. So, sebelum kita habis, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya ke dalam Facebook Mahdi Bizek ataupun Dewan Dakwah? Dewan Dakwah punya Facebook saya tak ada kat sini. Saya sedang tengok Facebook saya. Facebook Mahdi Bizek. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya ke, pendapat ke, apa ke, boleh tanya sekarang. Sebelum kita habis, kalau tak ada apa-apa soalan. So make sure apa yang kita dengar, kita cuba amalkan. Bila dah amalkan, kita kena sampaikan. Ramai orang nak sampaikan ilmu ni, dia akan fikir, aku tak buat lagi, aku tak nak sampaikan. Jangan ada pemikiran macam tu. Walaupun boleh amal, boleh je sampaikan. Sebab apa sampaikan? Supaya kita boleh sama-sama beramal. Kita beramal bersama. Sebab apa kita tak nak buat, tak nak masuk syurga seorang-seorang. Kita nak masuk ramai-ramai. Kita nak masuk dengan ahli keluarga kita. Kita nak masuk abadan abada. Syurga yang paling tinggi sekali. Yang ni syurga apa? Syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi tanpa azab, tanpa hisab. Ramai orang yang akan masuk syurga juga. Tapi bila? Na'udzubillah min zalik. Beribu-ribu tahun. Satu hari dekat akhirat, seorang-orang 1000 tahun dekat. Allah, tak boleh masuk. Tak apa. Bukan tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tak boleh judge. Macam satu hari 1000 tahun. Lama kot. Takkanlah kita, contoh kita pergi, malaikat kata, okey, hang akan masuk syurga. Lagi 10 hari yang masuk syurga. Lagi 10 hari. 10 hari. Oh, no. So, apa nak buat 10 hari tu? Kita duduk kat dunia ni dalam 70 tahun, 80 tahun pun kita rasa macam, dah lama aku hidup ni sebenarnya. Betul tak? So, hari ni, kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada orang yang tidak hadir hari ni. Kalau tak ada apa-apa, kita akan tutup majlis. So, ada apa-apa soalan, ada apa-apa daripada Dewan Dakwah nak tanya, nak soalan? Tak ada apa-apa. So, okey. Kita akhirkan dengan selawat juga. Jom, kita selawat ramai-ramai supaya kita jadikan hari Jumaat ini penuh. Kita buihkan mulut dengan selawat. So, untuk kaum lelaki, hari ni tolong lakukan semua amal-amal sunat. Apa dia? Potong kuku, mandi sunat. Banyak orang kata, aku mandi. Tapi sebenarnya kalau kita mandi, kita tak niat, macam mana dapat pahala? So niat, aku mandi ni untuk sunat hari Jumaat. Mandi ya. Dapat pahala. Benda sama kita lakukan, tapi kalau tak ada niat, tak dapat pahala. Pasal orang kata, dalam Al-Quran sebut, innamal a'malu bin niat. So bila kita lakukan sesuatu dengan niat, maka dapatlah pahala. Tapi kalau lakukan sesuatu tanpa niat, na'udzubillah min zalik. So, lakukan sesuatu dengan niat. Okey? Yang penting potong kuku, mandi solat solat sunat Jumaat, lepas tu pakai pakaian baru, pakai pakaian putih kalau boleh. Baru ni bukan nak pergi beli, pakai yang bersih lah, suci. And then pergi solat Jumaat awal. Ramai orang yang pergi waktu dah azan dah. Kan sekarang dah PKP. Semalam last week saya pergi masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kampung Baiduri, PJ. So saya tengok ramai yang datang lambat tengah depan azan. Lepas tu pintu dah tutup dah pun. Ramai lagi kat luar sebenarnya. Pintu dah tutup. Waktu tu pula tengah hujan dah. Bukan tengah hujan, baru habis hujan. So kat luar basah lah. So janganlah jadi benda-benda macam ni berlaku. Tak apa. Lepas ni pergi awal, duduk depan niat iktikaf. Tengok. Kalau tak niat iktikaf tak dapat pahala. Niat iktikaf dapat pahala. So selama mana kita dalam masjid sejam ke, setengah jam ke, 2 jam ke dalam masjid, setiap saat tu akan dapat pahala. Tapi nak dapat macam mana? Kena niat lah. So ingatlah, hari Jumaat dan juga banyakkan selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Dan jangan lupa untuk baca surah Al-Kahfi. Siapa dah baca surah Kahfi? So jadikan habit lepas ni kalau boleh setiap malam Jumaat lepas maghrib baca Kahfi. Sebenarnya Yasin boleh baca.
Tapi kalau tak pun kita boleh baca pagi Jumaat. Dia Yasin ni afdal baca setiap pagi. Setiap pagi lepas subuh kita baca surah Yasin. Dan juga lepas asar baca surah Al-Waqi'ah. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk nak akan jadi pelindung untuk kita dalam kubur nanti. Perisai. Pelindung ataupun perisai. Okey? So semua benda-benda yang kita lakukan ni, kita kena tahu adakah kita buat kekayaan ni sementara ataupun kekayaan yang abadan abadah. Selamanya. So nak jadi selamanya, kenalah lakukan hari ni satu benda yang boleh menjamin ataupun boleh membawa ataupun boleh melingkan, mendorongkan kita untuk masuk dalam syurga Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Right from wrong, give me light, make me strong. I know the road is long, make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long, make me strong. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long, make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long, make me strong.